pelik ataupun luar biasa daripada Emblem setup kali ini? Saya rasa tiada dekat sini, masih lagi boleh dikatakan standard, kecuali lah kita tahu daripada segi tenacity dekat sini terus saja akan dikekalkan kepada hero yang lembut, damage gila, Novaria dan juga Etel. Ini adalah untuk memberikan sikit sebanyak perlindungan, sebab kalau kita melihat untuk tim Lunatic, mereka ada 2, 3, 4 hero yang mampu untuk pergi kepada bahagian backline dengan begitu pantas. Jadi ini boleh dikatakan untuk memberikan tanda hormat kepada kemampuan pasukan musuh. Tapi di bahagian bawah, Fighting Hito dan juga Zaf. Okey, ini ada satu perkara yang perlu untuk kita perhatikan sebelum tadi. Daripada sudut Emblem, sebenarnya Hito menggunakan teori yang berbeza daripada kebiasaannya. Mengendalikan life drain dan bukanlah tenacity. Yang mana dengan penggunaan life drain ini, dia tak nak, kalau dia nak menang daripada sudut lane, dia kena menang clearance. Tapi ceritanya, saya tak rasa dia boleh menang clearance kalau menang retail. Ya, sebab tu kita nampak ada sedikit bantuan daripada Yuna pun telah tiba untuk menunggu saat yang sesuai bersama-sama dengan Grok dan juga Deto yang akan bergerak di bahagian belakang. Jadi Zaf perlu berhati-hati, komunikasi perlu diberikan supaya dia ketahui ada ancaman yang sedang datang ke arah dia. Tapi Fighting Hito nampaknya kesukaran dirasai daripada sudut laning phase ketika ini. Ya, dan kita juga dapat melihat kedua-dua jungler masih lagi melakukan tugas masing-masing, cuba untuk mencolek jungle ke musuh, tapi nampaknya Yuna dah pun dihalang oleh Malichan dengan begitu baik. Jadi mungkin ini sikit sebanyak perlahankan sikit perbezaan level. Disebabkan itulah kenapa kita lihat Sonic dah nak sampai level 5 dah. Tadi perbualan pasal God tu saya suka sebenarnya pengambilannya, tapi cuma lead game tu saya tak pasti adakah cukup ataupun tidak damage, sebab tanker untuk MPSNC akan melengkapkan item defensif mereka sendiri. So mungkin akan menindakkan sedikit magic damage daripada God ketika ini. Oh, percubaan untuk menggagalkan tetap tak berjaya. Yuna dengan adanya Thundros dikombokan dengan Retribution berjaya untuk mencuri dengan mudah. Mereka masuk, mereka dapat, mereka pergi keluar. Kerugian untuk MPXNC, tapi di bahagian bawah pula Hito paksa untuk tekan Blazing Duet dan berlalu pergi. Aduh, boleh dikatakan lembu punya susu, tapi siapa yang mendapat nama dekat sini, di mana FXNC yang bekerja keras untuk dapatkan turtle. Tim Lunatic mencoleknya dengan begitu mudah, dan ini perlu diwaspadakan oleh pasukan FXNC sebab kita tahu untuk berhadapan dengan Lancelot, pergerakan dia perlu diperhatikan pada setiap masa. Sementara kita nampak life drain adalah sedikit efek apabila dia menggunakan Blazing Duet. Dia nampaklah penambahan nyawa daripada sudut life steal tu memberikan kesenangan sedikit itu kekalkan pressure dekat kawasan bahagian bawah tersebut. Tapi kelebihan ataupun keistimewaan live stream ni bagi saya dekat bahagian mid lane tu sebab ada 4 minion, jadi dia banyak lagi nyawa yang boleh didapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat melakukan high ground defense, minion dah sangat banyak dan kita boleh dapatkan nyawa dengan deras, lebih lagi dengan hero yang kuat clearance seperti Blazing Duet daripada Crowd juga di bahagian late game nanti. Itu adalah satu gerakan yang cukup, orang kata, panjang dia punya event. Kali ini Yuna cuba mendapatkan high, berjaya dengan satu penggunaan ultimate daripada Deto dari jarak jauh. Tapi Sonic juga dapatkan satu. Sonic satu lawan dengan 3, tapi dia sebenarnya ada hardcut bersama-sama. Mali yang cuba untuk memberikan bantuan, Kian terpaksa untuk berundur juga. Setelah itu 1 untuk 1, mid lane untuk jungler. Gerakan yang terlalu berisiko daripada Yuna. Kereta kebal bergerak. Itu yang awak katakan sebentar tadi, dan ini telah pun dipamerkan dekat sini, menyebabkan kenapa untuk tim Lunatic juga perlu sentiasa menjangkakan harga. Tapi ya, Tri, Begitu mudah sekali ditumbangkan, tapi Zaf. Wow. Okey, Zaf. Okey. Kenapa ke situ cerita dia? Okey, at least dia dapat kill. Dia tahu dia akan dikorbankan juga sebab rotasi yang akan tiba. Tapi sebelum itu, Deto Cubaan untuk melarikan diri, tapi kali ini Sonic satu hentakan. Kalau dia kereta api bergerak, ultimate dia hentakan itu, memang satu letupan yang besar. itu gerakan cukup kemas sebenarnya. Dan apabila melihat kesukaran untuk Lunatics nak menumbangkan Fedrin dengan adanya Hardguard ni, saya rasa Lunatics kena main sabar sedikit. Dia kena dapatkan power spike-nya terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi untuk Deto untuk memudahkan, memecahkan Hardguard yang dimiliki oleh Fedrin ketika Angela menggunakan ultimate-nya. ataupun bermain kiting sahaja dekat sini untuk membazirkan skill set sebelum mereka melakukan serangan yang sebenar. Tapi sekarang ini Turtle tu saja dimulakan oleh MPXNC. Tim Lunatic adakah akan berjaya untuk mencoleknya Yuna, tapi satu wall charge. Dalam waktu yang sama Turtle akan dimiliki oleh Yuna juga. Tapi pada saat ini Kian cuba untuk dapatkan menara dari bahagian bawah. Satu perkara yang menarik, kedudukan kill berpihak pada MPXNC, Turtle untuk Lunatics, tapi menara masih lagi stabil dan kedudukan gol tak ada beza, boleh dikatakan sekadar 400. Tapi Mali akan ditumbangkan. Yuna masih lagi tidak
berputus asa untuk mencari bahagian backline Pascal Natix. Dia masih lagi sedaki Ismail Wonder dan dia gunakan kekuatannya sebaik-baik mungkin. Ya, terutamanya sebab MPXNC buat ketika ini tak banyak skill set yang boleh membentikan pergerakan Yuna. Jadi kita juga boleh katakan bebas untuk dia bergerak ke mana-mana sahaja. So, khabar Sonic. Saya rasa Yuna patutnya selamat. Mobility tinggi tapi... Yuna akan ditumbangkan. Kerana itu agak sedikit risau, namun Zaf juga di bahagian atas dijatuhkan. Sekurang-kurangnya mereka akan dapat menara bahagian atas, tapi agak sedikit lewat kerana dekat bahagian tengah pun akan diruntuhkan oleh pasukan MPXNC. Namun Kian datang dengan penggunaan Electro Blow berjaya untuk melakukan clearance di saat-saat akhir. Sekurang-kurangnya mereka berjaya untuk memperlambatkan lagi proses untuk mendapatkan menara tersebut. Mungkin rotasi yang seterusnya barulah MPXNC akan dapatkan menara bahagian tengah itu. So far apa yang saya lihat Team Lunatic lakukan bijak. Mereka tahu mereka kena kejar backline. Sabar. Hito. Oh, hilang terus Zaf dengan penggunaan heavy crossbow. Dan kerana itulah boleh saya katakan Cloud sekarang tidak sebegitu popular. Bukan setakat Leslie carry, tapi sekarang Iritel pun dah boleh untuk berjaya menumbangkan Cloud dengan mudah. Tapi bukan salah finding Hito juga. Asal Eko telah pun tepat mengenai kepada beliau. Jadi dengan lebih senang lagi untuk ditarget, lebih mudah lagi nak dilihat di manakah positioning beliau, diperlahankan. Jadi sememangnya suka, tapi lihat di bahagian bawah Yeti diberikan tekanan yang cukup besar. BMI pun dia dah guna sebentar tadi, so dah tak ada cara untuk dia nak larikan diri setelah pusing dekat bahagian atas. Kita lihat, okey, tak ada, hanya nak clearkan minit saja. Lunatic apa yang mereka lakukan bijak tau, sebab mereka tahu mereka kena tangkap backline pasukan MPXNC. Mereka ada Novaria, mereka ada Angela. Jadi tanggungjawab untuk Yuna pergi ke backline berkali-kali untuk memberikan pressure itu yang dilakukan oleh Lunatics, dan perkara itu membuahkan hasil sedikit sebanyak. Walaupun daripada sudut gol taklah jauh beza sangat antara satu sama lain, tapi so far kita nampak Yuna yang banyak lakukan gerakan-gerakan tersebut. Seperti yang dikatakan Sunforce, pasukan Lunatic bijak menggunakan mobility yang ada dalam pasukan mereka, menyebabkan tekanan yang cukup baik di kawasan belakang. Ini menyebabkan kenapa MPXNC sedikit sukar untuk berlawan. Ya, tapi dalam waktu ini tertolak kenapa kalau Yuna, namun lihat bagaimana Zaf dengan Epic Crossbow berjaya untuk memanah satu demi satu pemain Lunatics. Namun Yuna di belakang masih lagi berjaya untuk mendapatkan hide, tapi membayar dengan nyawanya sendiri. Satu pemain saja yang ditumbangkan oleh pasukan Lunatics, sementara MC dapatkan 3 nyawa daripada pasukan mereka. Kian mungkin akan jadi yang keempat, tapi pertahanan masih lagi berjaya terlaksanakan. Percobaan untuk dapatkan buff, tapi Sonic akan mendapatkan dengan mudah keuntungan yang diinginkan. Cuba kita lihat balik instant replay di mana walaupun Yuna yang berjaya untuk mendapatkan turtle, tapi kekemasan rotasi daripada MPXNC yang terletaknya dekat Zaf dan juga Y3 sebentar tadi yang memberikan mereka okey, tak apa, Lunatics dapat turtle, kita ingin dapatkan kill, kita boleh dapatkan kill tu dan terus saja mendapatkan mid turret yang pertama milik pasukan Lunatics. Saya rasa itu pilihan yang lebih bijak lagi untuk MPXNC, sebab nak memberikan kontes ataupun saingan kepada Lancelot daripada segi retribution suka. Sangat-sangat suka nak menjaga timingnya. Tapi crowd control yang besar dikeluarkan oleh Sonic, terpaksa untuk dikeluar dengan penggunaan Electro Blue. Menara sudah pun ditumbangkan ke semua auto turret milik tim Lunatic sudah pun diruntuhkan. Tetapi lihat sekali lagi mobility daripada finding Hito dan Yuna ni. Mereka tahu mereka akan hilang satu persatu menara, tapi mereka juga cuba untuk merompak segala benda yang ada daripada pasukan MPXNC. Tapi Sonic dengan hardguard yang ada, Deto akan ditumbangkan dengan mudah. Dia akan terus masuk. Siapa saja yang cuba untuk menghalang akan menerima padah yang cukup parah. Berjaya untuk dapatkan double kill, mencari triple kill, tapi Ishauhana masih lagi ada konsil untuk melarikan diri. Tapi lihat Hito dekat bahagian bawah sana berjaya untuk dapatkan menara juga, walaupun pasukannya yang lain sedang diseksa habis-habisan. Sebenarnya dua-dua pasukan ni lakukan tindakan yang bijak. MPXNC mereka tahu dua frontliner mereka sangat keras dengan adanya hard guard. Mereka tahu mereka tak perlu nak protect sangat bahagian belakang mereka sebab Angela boleh masuk dekat badan sesiapa. Novaria perlu jaga positioning saja dengan skill set beliau. Dan itu yang mereka lakukan untuk mendapatkan turret demi turret. Lunatics pula mereka tahu okey, teamfight kita tak kuat. Jadi kita kena rely on speed pushing oleh Hito yang telah dilaksanakan oleh beliau sebentar tadi. Jadi bagi pendapat peribadi saya, kedua-duanya menang sedikit sebanyak daripada sudut teamfight itu. Cuma untuk pasukan Lunatics, saya ingin melihat mereka menggunakan mobility mereka untuk kiting terlebih dahulu dengan lebih baik dekat sini. Tapi sekarang ni di kawasan lawan hilang dah. Kian pun akan menjadi mangsa yang kedua dan terus saja mega kill untuk Zaf miliki. Dalam kedudukan yang berbeza, Asia sedang dibakar, namun yang menarik perhatian saya adalah Yuna. Dia berada di bahagian belakang bersembunyi menjadi satu duri dalam daging untuk pasukan MPXNC meneruskan lot. 1 lawan dengan 5, Yuna semua bertahan retribusi daripada Yuna. Berjaya untuk mendapatkan lot. Sonic tidak
tidak sempat untuk menekan pun butang retribution tersebut. Masih lagi disimpan. Untuk apa? Belum lagi diketahui. 3 turtle, 1 lord. Semuanya dimiliki oleh Yuna sahaja. 14-5. Walaupun tim nanti berjaya untuk mendapatkan lot sebentar tadi, tetapi kita perlu akui Impact Fancy masih lagi berada di bahagian hadapan daripada kawalan momentum untuk game mereka yang pertama ini. Persoalannya mereka perlu melakukan pertahanan terlebih dahulu belum meneruskan tekanan mereka. Walaupun kekemasan daripada Impact Sensei, tapi Sonic kena step up lagi daripada sudut retribution dia. Walaupun mereka berjaya untuk mendapatkan kill, tapi mereka tak boleh nak extendkan lead mereka sebab lot itu telah dimiliki oleh pasukan Lunatics. Jadi again, Impact Sensei, yes, team fight kuat, beberapa kill mereka dapatkan, cuma retribution timing daripada Sonic itu kena jaga-jaga sebab pada Sonic sekarang dalam kedudukan berbahaya, tapi lihat Zaf, dia yang dapatkan hardguard, dia yang dapatkan kelebihan, dia terus ke hadapan 1 lawan dengan 3. Heavy crossbow dipancarkan, dihantarkan ke hadapan, tetapi Yuna mengejar high. Sekarang ini peluang untuk Yuna pula masuk berhadapan dengan semua pemain-pemain daripada Ansi, tapi Yuna dengan satu Astra Recall saja dihilang. Binding Hito juga akan terus dijatuhkan. Shawana memberikan double kick kepada Zaf. Sementara Yetri masih lagi berjaya untuk melakukan clearance. Seakan-akan tim Lunatics menguburkan diri mereka sendiri. saya tak tahu nak salahkan mereka untuk masuk balik team fight tu apa tidak, sebab Yuna ada good position dekat bahagian belakang. Cuma execution mereka saja yang memakan diri mereka apabila mereka masuk balik dalam team fight itu. Tapi kita juga kena faham di mana kelab Blazing Duet dengan lebih ramai lagi orang, kurang sedikit damage-nya. Sekarang ini Kian akan berjaya untuk meloluskan diri sendiri buat seketika waktu. Namun begitu, Impact NC juga bebas untuk mengambil segala bendera di kawasan luar terlebih dahulu. Mereka kena sedar identiti mereka. Ya, MPX NC mereka boleh masuk squad mereka kerana mereka ada kekebalan dan juga cara untuk bertahan dengan adanya Perden dan juga Xbox. Namun untuk tim Lunatics mereka nak kena mengharapkan kepada Electro Phantom Blue dan juga Wild Charge untuk mereka masuk dalam team fight. Tapi daripada tadi Yuna yang menggunakan Lancelot bersifat damage secara sepenuhnya dengan itemization, Heptasis dan juga Blade of Despair, tapi dia memainkan diri seakan-akan dia main tank jungler, seakan-akan dia main tank slot, masuk daripada bahagian belakang, mendadak segala damage dan sekarang sudah pun 6 kematian untuk diri beliau. Itu yang kita bincang tadi, hit and run, kiting, itu yang perlu dilakukan. Tetapi Yuna perlu memberikan tanda hormat dekat sini, boleh saja ditangkap. As well recall, damage yang dah tak boleh nak dipandang tepi lagi. Keluaran daripada height sebentar tadi deh, semakin lama game ini berlanjutan, semakin kuat damage-nya. Semakin lama semakin kuat. Asal recall perlu untuk diperhatikan sebaik mungkin. Kalau nak arahkan pemain-pemain yang lain untuk mencari height, saya rasa boleh juga. Kian ada mobility yang tinggi, Hito juga begitu. Tapi Yuna terus-menerus memaksa dirinya menjadi kambing hitam untuk berada di bahagian backline dan menerima damage yang besar. Tapi kali ini yang bakal menjadi mangsa mungkin sahaja Yetri, yang mana masih lagi bersorangan, masih lagi ada mortality, tapi tiada lagi Viraga Armor. Namun kebal sungguh Xbox yang dikendalikan oleh Yetri ini. Sementara itu Yuna sudah pun ditumbangkan buat kali yang ke-7. Ini jadi masalah yang cukup besar sebab Xbox dengan ketiadaan hardguard pun mampu bertahan dengan begitu lama. Lunatics nampak sangat kekurangan daripada sudut damage mereka. Tak kiralah daripada sudut magic, tak kiralah daripada sudut fizikal. Mereka sangat-sangat memerlukan damage itu. Tapi sekarang ini E3 Hito should be selamat lah. Ya, sepatutnya dalam keadaan selamat. Tapi, okay, let's go. Dia yang terkejut ke kita yang terkejut? Nampak menggali kubur sendiri Yatin. Kita dah sangkakan okey dah. Mungkin selamat lah, tak ada masalah lah kot. Dah habis lah kot cerita dia kan. dah habis dah sepatutnya. Tapi plot twist di saat akhir yang dibuat oleh diri sendiri. Buatkan kita tergamam, buatkan kita terkejut. Sememangnya cliffhanger untuk perlawanan yang seterusnya. Tapi sekarang ini Impact Sensei meneruskan serangan mereka di bahagian tengah. Tim Lunatics perlu melakukan pertahanan tanpanya Finding itu, tanpanya Blazing Duet untuk melakukan clearance wave. Adakah Impact Sensei akan memasukkan drive dekat sini? Ya, percubaan untuk dapatkan ini kita berjaya. Satu sudah bertumpang, dua lagi berbaki. Shawan ada gunakan Flicker, tak boleh lagi ada Wild Charge dikombokan dengan Flicker pada saat ini. Tapi minion di bahagian atas dan ke bawah masih lagi lama, masih lagi panjang waktu untuk main Lunatics bertahan. Dan itu sudah pun kembali untuk melakukan pertahanan bersama-sama. 5 lawan dengan 5 di kawasan base Lunatics. Mereka ada kelebihan tetapi mereka terpaksa untuk berhadapan dengan dua pemain yang cukup-cukup kebal. Dimulakan dengan penggunaan Last Insanity, masuk pula ke bahagian hadapan dengan penggunaan
energy eruption daripada Sonic, tetapi Hardguard sudah pun masuk ke dalam Zaf, merasuk pemain ini dan memberikan damage yang cukup besar dengan penggunaan heavy crossbow tersebut. Kian akan ditumbangkan juga legendary untuk Zaf, masuk lagi mendapatkan kill yang kedua untuk Yetri, dan satu saja pemain yang masih lagi berbaki yaitu Dato untuk melakukan pertahanan secara bersendirian yang mana sangat-sangat mustahil. Ansi mengutip mata yang pertama di dalam perlawanan kali ini. Dengan strat yang masih sama Ube, yang masih dikekalkan oleh pasukan MPSNC, dengan kemarahan mereka berjaya untuk mendapatkan kemenangan yang pertama. Ini kita umpamakan tak perlu ubah kalau dah tahu apa kekuatan sebenar anda. Ya, dan tambah lagi apabila pasukan musuh juga membenarkan kekuatan mereka dilepaskan begitu saja. Angela diberikan kepada Mali, lihat penggunaannya menjadi gangguan yang terbesar. Dah nak dapatkan kill. Hardguard, shield, damage, kelajuan menyebabkan anda yang termakan semula. Tapi kita tak boleh nak tutup mata dengan kesilapan-kesilapan besar yang dilakukan oleh tim Lunatic sebentar tadi. Bagaimana mereka masuk, bagaimana decision making mereka, rotasi yang dilakukan, cuba untuk makan Yetri secara beramai-ramai tapi tak dapat apa-apa juga. Ya, pada awal tadi kita ada borak bagaimana sepatutnya pasukan Lunatic mereka kena respect. Even apa yang aku ada mention pasal bagaimana penggunaan Angela ni cukup sinonim dengan pasukan MPSNC. Tapi Tarakuri tadi ada cakap ada satu term dipanggil respect ban. Kalau korang dah respect Zaf punya Claude, kenapa tak respect Mali punya Angela? Yang saya sedih kan, kenapa tim saya pilih Asyik kalah. Terkejut. Macam ada curse pula Allah. Tapi kan menjawab persoalan daripada Sid, ini satu juga prinsip yang perlu untuk dipegang oleh drafter-drafter. Alright. Ban kita masih lagi ada 3 saja untuk fasa awal, 2 untuk fasa akhir. Dan untuk melakukan semua respect ban, ianya mustahil. Jadi ianya adalah kita panggil pilih racun anda. Pilihlah mana yang kita nak lawan, mana yang susah. Terpaksa untuk kita pilih. Dan mereka pilih untuk lawan dengan Angela. Ya, tapi kita kena pilih siapa MVP kita untuk match yang pertama akan diberikan kepada Zaf dengan penggunaan irritate beliau cukup memberangsangkan. Dengan adanya Hardguard, dia dah macam ada tank marksman lah. Dia guna irritate tu. Sejujurnya, pendapat yang kurang popular daripada saya, Yetri mungkin boleh mendapatkan MVP sebab Sonic pun boleh. Ya, betul juga. Tapi dalam banyak-banyak orang tu, Yetri je yang kurang dapat Hardguard tapi still boleh survive dengan damage-damage yang dikeluarkan. Oh, sebab Bagaimana dengan dia Hyde? tak miss Reti. Bagaimana dengan Hyde? Yang mana semua perform. Masalahnya Hyde tu, kenapa kita tak cakap apa pasal dia? Sebab dia tak ada dalam kamera pun. Dia tak perlu buat apa-apa. Yang ada asal recall je. Asal recall tu Tak apalah. yang tiba-tiba je datang, tiba-tiba je kena. Yang paling menarik tadi Yuna terus hilang macam tu je. Tiba-tiba hilang Lancelot. Saya rasa antara kenapa Yetri tak dapat MVP sebab antara cara nak dapat MVP kena dapatkan Hardguard. Oh, Bila dapat Hardguard tu chances nak dapatkan dia MVP. bias. Dah kena pilih dah. Dia Antara Sonic dengan Zaf je. Betul? Ya, Kita akan terus bersama dengan Mike Check kepada MPSC, game yang baru saja habis sebentar tadi. Saya anak Malaysia. Tak. Lagi. Lepas ambil game kita, dia jadi humble balik. Hai, aku tak boleh lah kamera kat aku ni. Oh, negeri Selangor. Dia orang mini main fast clear tu. Beria kau. Bantai. Shot mati. Bantai. Mati. Bantai semua. Let's low. Bantai semua. Nice. Mati kau. Main je lagi. Main lagi Zaf. Hei, dia ni. Tu buat tu. Ya. Nice one. Riko kasih. Sabar. Saya akan berikan kesan yang cukup besar. Sebab dia sebenarnya dah selamat dah. here's the thing tau. Bila kita tengok banyak mistake tadi dari pasukan Lunatics, yes, draft, you know, dia satu isu yang besar, tapi rasa macam dekat dalam game tadi, kalau itu decision making diorang, draft macam mana pun memang nampak tak okey. Dan lagi sekali kita just nak cakap, Sonic dengan E3 tak mati pun tadi. Yang mati orang kat belakang. Tapi kita kena faham juga, ada juga masih lagi menantikan Hardguard untuk digunakan, tapi tak perlukan Hardguard pun. Pihak keamanan mortality tak pun Kau belum mati lagi, tak payahlah. tak perlu. Tak, benda dia dah pen tau Hardguard tu dekat Yetri. Kena faham. Macam Tak pen hidup langsung lagi. pun, tak ada. Ada pen. Ada ke? Dia ada pen. Kira ada lah. Waktu dia pen tu dia tengok. Kau di motor lagi tak payah. Kau banyak lagi dah di motor, Firaga lagi. Okay, tak apalah. Apa kata kita tengok lebih terperinci untuk item build pasukan MPSNC.
dalam banyak-banyak pemain ni kategori siapa yang paling stand out lah bagi pendapat awak? Bagi pendapat saya, mestinya kita akan memberikan fokus sikit sebanyak kepada Yeti. Kenapa dia betul-betul kebal sebentar tadi? Kenapa Hagat pun tak perlu nak berikan kepada dia? Disebabkan adanya Brute Force Breastplate dan juga Immortality. Kita tahu untuk Xbox, Ice Queen 1 dan juga Immortality ni boleh dikatakan core item yang wajib, tak boleh nak dilepaskan langsung. Tapi kadang-kadang kita juga kalau nak memberikan fokus lebih kepada item defensif, Brute Force Breastplate sangat-sangat sesuai disebabkan setiap kali mengeluarkan skill, mengeluarkan damage kepada musuh, juga menambahkan juga mobility beliau untuk pergi kepada bahagian hadapan dan juga mengejar musuh. Dekat dalam game ni ada sampai 3 Ice Queen 1. Saya baru nak fikir benda tu. Dan kan hype pun, walaupun yes dia buat macam burst punya build, tapi dia juga ada Ice Queen 1 yang menyebabkan sesiapa ke depan memang itu satu mistake yang besar. Saya rasa- Ada dash pun macam slow. Saya rasa sebab dengan adanya Benedetta, dengan adanya Lancelot antara penyumbang utama kenapa 3 pemain daripada pasukan MPSNC berikan fokus kepada Ice King 1 dan dari segi even Mali pun dia ada letakkan satu lagi item untuk berikan damage yang besar dengan kemasukan Holy Crystal. Jadi mungkin item-item ni akan berikan kesan dengan drafting yang dilakukan oleh pasukan MPSNC. Satu, strategi juga mainkan pandai. Pada kalau tak faham, Holy Crystal tu bukan lebih ke arah damage, tapi lebih kepada healing boost. Sebab healing berdasarkan magic power dan meningkatkan magic power, meningkatkan healing begitu. Dah lah slowkan enemy. Lepas tu Hagat tu menambahkan movement speed lagi dengan ada quantum charge lagi daripada Irithel tu. So sangat-sangat mudah untuk MPSNC mengejar ahli-ahli pasukan Lunatics. Dan kita lihatlah bagaimana daripada sudut KDA Hito sekalipun, seorang gold laner sejujurnya tak sepatutnya mati sebanyak 6 kali. Ya, tapi kalau kita nak melihat itemization untuk Fnatic, pastinya fokus sedikit kepada Yuna dekat sini. Memberikan fokus sepenuhnya kepada damage. Kita tahu Lancelot yang sering kali dibawa masuk, kebanyakannya akan membawa masuk Sky Guardian Helmet, Thunderbolt, dan 2 item defensif ini dah cukup. Dah berikan green light untuk beliau bermain agresif di bahagian hadapan. Tapi apabila ianya tidak digunakan oleh Yuna, lihat, ya, sampai kepada backline. Tapi kalau pulang semula tu, dia mungkin cerita yang berlainan. Dia sampai mati je lah jawabnya. Tapi saya nak tanya kepada Lafaz. Tadi awak mengatakan yang kemungkinan tim Lunatics akan menang. Atas dasar apa? Kenapa awak mengatakan pasukan Lunatics boleh menang? Yes, MPSC menang pada fasa early game, tapi Lunatic boleh menang secara keseluruhan. Jujur saya cakap disebabkan draft mereka bukan ada satu je cara nak menang. So diorang ada cara-cara yang berbeza untuk menangkan diorang punya team fight composition. Maksudnya kalau nak team fight bagus, kalau tak nak team fight pun boleh lah lagi sebab mereka ada wave play yang bagus. Jadi sepatutnya diorang boleh main side lane, mereka boleh main team fight. Dan sebenarnya kalau perlu pun mereka boleh buat 2, 3 ataupun 4-1 punya push ke arah tepi. Tapi nampak macam mereka pun tak pasti diorang nak buat apa. Mereka dah cuba dalam fail. Ya, tak masuk. Tapi kena ingat, kalau Ferrari lumba dengan kereta kebal sekalipun kan, tapi Ferrari tu lalu jalan jauh, kereta kebal lalu jalan dekat, kereta kebal juga sampai dulu. Sebab tadi kalau kita tengok rotation daripada MPXNC, diorang direct je nak mid, langgar terus depan, nak top terus langgar terus depan. Tapi kalau pasukan Lunatics tadi, mereka nak kena recall, tukar lane lagi, tukar lane, turun bawah sampai atas, naik daripada bawah naik atas balik. So benda tu diorang boleh lakukan dengan mobility. Tapi disebabkan perkara tersebut yang mereka tak boleh langsung nak halang pasukan NC untuk dapat menang Ra, diorang punya trade tu jadi unbalanced untuk bahagian mid game. Ya, kalau kita nak lihat dengan lebih dalam bagaimana apa yang dikatakan oleh Santos, kita akan terus saja saksikan highlight yang dibawakan khas oleh ROGM. Betul, kalau dah kena langgar kat bonet, lepas tu bonet terbuka. Tak. Dia tak langgar. Kan main kereta langgar kat sini. Oh, bukan. Kita main kereta langgar. Dia susah sikit. Dia sedikit beza. Tapi sekarang kalau kita daripada fasa early game pun pasukan MPSNC seperti yang dikatakan oleh para caster dan juga guest kita, memang mereka sepatutnya pegang game. Tapi kat sini sebenarnya daripada pasukan tim Lunatics, sepatutnya mereka dah boleh gunakan kelebihan menang retri. Tapi apakah menyebabkan mereka semakin lama semakin ke belakang? Okey, ini boleh dikatakan untuk memahami erti kata Lafel sebentar tadi. Untuk pasukan Lunatic, mereka ada banyak pilihan cara mereka nak memenangi perlawanan ini. Sama ada nak melakukan split push, sama ada nak melakukan kiting, sama ada nak melakukan hit and run. Ada banyak cara. Tetapi kita dapat melihat setiapnya tak digunakan secara efektif dekat sini. Dan ini yang merasakan kerugian untuk pasukan Lunatic. Dia macam masalah ada banyak sangat makanan kat menu, tak tahu nak order apa. Betul. Dia satu dah tak tahu nak buat apa, tak tahu nak pakai strategi yang macam mana. Dan
Kalau diorang pilih pun salah satu strategi tu, diorang tak laksanakan dengan baik. Ya. Dan kesilapan sendiri. Hito yang dah boleh lari tapi masuk balik nak fight semua. Kenapa? Perkara-perkara seperti itu yang memakan diri mereka sendiri sebenarnya. Sebab tu Hito dia kena ingat, dia tak pakai tenacity, dia pakai life drain. Jadi Dia tak payah maksimal life drain tu dekat bahagian lane lah. Tak, dan satu, dia tak ada win of nature. Sementara tadi dia langsung tak ada win of nature. Kalau dia ada, dia masuk balik win of nature, kemudian melakukan serangan balas, dia masih lagi memberikan impact besar. Sejujurnya tak payah finding Hito. Hito yang pergi dekat dia. Betul. Tak payah mencari. Tak payah cari Hito tu. Hito yang macam, okay ni diri aku. Ni aku Ambil lah. serah diri ya. Ambil lah. Ya, tapi dengan dan juga God yang digunakan oleh dia tu pun tak banyak memberikan kesan yang besar lagi dengan dia punya Nampak macam tak ada ketika space.